Boleh mula. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la ilaha illa ant, wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa wafiqna 'amalan salihan wa lahiqna bis salihin. Waj'alna min ahbabika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum beriman, yakni janganlah berkata sedemikian bahawa kamu telah beriman, tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah saja kami telah Islam. Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Tan Haji Zainal selaku pengurusi Qaryah Masjid Kampung Paya serta barisan ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya muliakan lagi saya hormati tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para guru serta pendidik yang dikasihi lagi dihormati, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para sahabat yang dikasihi duyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan dan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam dan ketika ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, bila saya datang ke sini, saya bukan terimbau pengalaman diberi peluang untuk memimpin membaca kitab bersama dengan tuan-tuan di sini. Tapi ingat, masa kocik-kocik makin kok bulan Safar lah namanya, memang pergi ke PD, mandi laut, membuang balo, tuan-tuan ya. Di bulan Safar. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, bulan Safar ini diberikan sekali lagi peluang dan kesempatan tuan-tuan untuk bertemu dan bersua pandang dengan tuan-tuan. Bak kata tuan pengurusi tadi, melepaskan rindu, tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya apabila Tuan Haji Nizam menjemput saya, tuan-tuan ya, hari Jumaat tu saya dah teruja dah datang ke Paya ni, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah diberikan peluang dan kesempatan ini, dan mudah-mudahan kebersamaan kita yang sejenak ini mendatangkan manfaat dan juga kebaikan yang tersendiri
Kerana sesungguhnya ingat memperingati antara satu sama lain sebagai orang yang beriman itu sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ia akan mendatangkan faedah dalam menyemarakkan semangat diri kita untuk bertakarub ataupun beramal, beribadah, mencukupkan dan membanyakkan bekalan untuk kita nanti bila sampai hayat selepas kematian masuk ke alam barzakh, maka bekalan kita cukup, tuan-tuan ya. Apatah lagi bila masuk sempadan alam di padang mahsyar, lagi banyak bekalan yang perlu kita bawa. Janganlah nanti kita banyak membawa, tuan-tuan, perkara-perkara yang kita berurusan dengan manusia. Maknanya, tuan-tuan, kalau sekiranya kita mengambil barang orang di dunia ni, mencuri lah, ataupun hutang tak bayar, tuan-tuan ya, jadi kita akan pikul perkara-perkara tu di hari akhirat. Tak terkandar dia, tuan-tuan ya. Seperti mana orang yang bakhil dengan harta dia, orang yang bakhil dengan hartanya, di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan seluruh perkara-perkara dan harta benda yang dibakhilkannya itu di atas tengkuknya. Bawalah ke hulu ke kili, tuan-tuan. Kalau kau jab tak apa, kan? Satu hari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun di dunia, tuan-tuan. Sedangkan pernah kita belajar sebelum ini bahawa hadis menyebutkan manusia apabila dah tertekan dan begitu menderita di padang mahsyar, mereka mencari talian hayat, mencari syafaat. Mereka mencari Nabi Allah Adam itu lebih kurang 70 tahun. Tuan-tuan, 70 tahun di padang mahsyar. Agak berapa juta, berapa ratus ribu tahun di dunia ni baru jumpa. Bila jumpa tu Nabi Allah Adam kata, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Maknanya, tuan-tuan, tak dapat tolong. Ya, maka kita pun akhirnya tuan-tuan cari ke Nabi lain pun berpuluh tahun juga. Sudahnya jumpa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan kita mendapat syafaat. Namun di sana nak mendapatkan sesuatu yang terbaik perlu ada syarat-syarat dia. Sebab itulah pada malam ini tajuk ini dipilih, iaitu memukminkan Muslim, yang berkaitan dengan ayat ini. Di mana ayat surah Hujurat ini, ayat yang ke-14, menyatakan di sana bahawa orang Arab mereka mengakui, membuat penyataan di hadapan Nabi bahawa mereka itu telah beriman. Amanna, kami telah beriman. Maka kenyataan itu ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merespon kenyataan dan pengakuannya itu. Janganlah kamu mengatakan amanna, tetapi sebenarnya kamu itu selayaknya berkata aslamna. Kerana apa? Belum lagi benar-benar meresap dan menjunam maksud dan makna pengertian iman di dalam sanubari mereka. Sebab itulah apabila iman telah meresap ke dalam hati, keyakinan sejitunya, maka seseorang itu dikatakan beriman. Maka nak membuktikan iman itu ialah beramal. Sebab itulah seseorang yang mengatakan dia telah beriman tetapi tidak beramal dengan syariat, maka di sana berlaku ketidaksempurnaan pengertian iman dalam dirinya. Sebab itulah pada hari ini, tuan-tuan, zaman yang sangat mencabar, zaman di mana berlakunya kelunturan keaslian makna iman dalam perspektif umat pada hari ini, di mana kefahaman liberal semakin lama semakin meresap masuk dalam pemikiran dan jiwa rasa umat Islam. Akhirnya kadang-kadang al-asalah ataupun keaslian agama Islam dari segi akidah, dari segi syariatnya itu, tuan-tuan, berlaku kepudaran, berlaku kelunturan. Kan? Ketaranya ialah dalam perkara syariat nampak, ataupun dalam perkara akidah. Sebab itulah dalam kefahaman liberal ini diekspor sebanyak-banyaknya dia punya versi, sebanyak-banyak dia punya edisi, sebanyak-banyaknya jenis bentuk dan rupa, warna dan
dia punya ciri-ciri sehingga akan nampak menarik, lalu kita terpedaya dan terperangkap, kita terlupa bahawa Islam melarang yang sedemikian rupa. Mereka menggunakan juga hujah daripada ayat Al-Quran, tetapi penafsirannya adalah penafsiran akal yang diturutkan dan dikudakan oleh hawa nafsu mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini cabaran kefahaman liberal, bila sebut tentang liberal, maksudnya ialah pembebasan dan kebebasan mutlak kepada manusia. Jadi pembebasan maksudnya di situ ialah inginkan, kefahaman liberal ini inginkan manusia ini bebas daripada terikat dengan doktrin agama, dengan syariat panduan dan garis panduan agama. Dalam konteks kita sebagai seorang Islam, liberal ini mahu kita ini melepaskan diri daripada ikatan dan juga daripada panduan dan garis panduan tata cara Islam ataupun syariat Islam. Dia dari segi, sama ada dari segi akidahnya ataupun dari segi ibadahnya, dari segi cara hidupnya, dari segi akhlaknya. Tuan-tuan dan puan mati Allah. Sebab tu kalau kita tengok dari segi akidah, hari ini tuan-tuan ada kefahaman pecahan daripada kefahaman liberal itu ialah kefahaman pluralisme. Pluralisme ini di mana anggapan bahawa kefahaman agama itu semua agama adalah benar. Dan semua agama adalah benar, namun cara saja yang berbeza. Tuhannya satu. Tuan-tuan ya, Tuhannya satu, yang disembah itulah juga Tuhannya. Tuan-tuan ya, tetapi di dalam Islam kita tidak cukup sekadar itu. Kan, kita bukan saja sekadar mempercayai kewujudan Allah, bahawa Allah yang menciptakan alam, Allah yang berhak disembah, bukan sekadar itu. Tetapi ada yang lebih lagi besar dalam Islam ni ialah tauhid. Maknanya mengesakan Allah. Kalaupun benar katanya bahawa Allah lah yang menciptakan alam, Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak kita memperhambakan diri, tetapi maknanya Allah itu ialah hanya Allah saja. Itu maknanya tauhid. Kan? Tetapi dalam konteks kefahaman liberal tak. Tuhannya satu, tetapi macam mana cara nak beribadah berikut kesesuaian diri kita. Kalaulah sekiranya dengan minum arak itu boleh mengingati Allah, silakan minumlah arak. Kalaulah mengingati Allah itu boleh dengan melakukan perkara-perkara maksiat pada pandangan syarak, boleh. Sebab apa? Sebab kalau dulu di zaman awal manusia dikatakan jahiliah, manusia tidak berakal fikiran, tidak berteknologi dan tidak tidak bermaklumat. Tetapi hari ini manusia matang dengan akal, dengan ilmu, ledakkan maklumat yang pelbagai, jadi boleh serahkan kepada akal. Sebab itu bagi mereka di barat, mereka terus mematikan faktor kewujudan Allah ni, dengan arti kata bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam kepercayaan, keyakinan orang di barat, mana dah tidak ada kefahaman etis. Maknanya mereka tidak percaya adanya Tuhan. Bila tidak ada percayanya Tuhan, mereka telah memperuntukkan kepada kuasa akal menentukan hala tuju hidup mereka di dunia ini. Walaupun pada hakikatnya mereka cuba membohongi hakikat diri mereka sendiri. Sebab kewujudan Allah Subhanahu wa taala dirasakan oleh setiap diri manusia secara fitrah. Dan hatta tuan-tuan, kalau Mao Zedong pun dikatakan masa matinya dia agama komunis tak percayakan Tuhan, tapi masa menanggung seksa yang disebut Tuhan juga. Sebab itulah Cat Stevens, seorang ahli muzik yang masuk Islam lama dah tuan-tuan ya, dia telah menguji tentang dengan siapa yang dia berharapkan pertolongan apabila keadaan tidak memungkinkan makhluk membantunya. Lalu dia direndamkan, ditenggelamkan di dalam laut. Saat itu dia semakin lama semakin lemas, oksigen semakin lama semakin kurang. Pada saat itu yang dia minta tolong, yang tergambar dan terdetik, yang terbit daripada sanubarinya ialah Tuhan. Dan dia berharap kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada pengurusi Qoreh Masjid Kampung Payu, tak. Tentang
tak ada harapan. Tuan-tuan ya, dia minta Tuhan kepada Tuhan. Kita pun tuan-tuan masa kecil-kecil dulu memang kita, bila kita takut, bila kita sakit, kita akan panggil mak dan ayah, kan, mak dan ayah. Tetapi apabila kita dah dewasa, bila kita menanggung sakit, kita panggil doktor, doktor pun kata tak boleh nak buat apa-apa, kita tahu tu, akhirnya tuan-tuan kita berserah diri kepada Allah, kita panggil Allah, kita seru Allah, kita minta tolong kepada Allah dengan spontannya. Itu maknanya fitrah dalam diri manusia ni tuan-tuan. Dan kalau kita jumpa orang tak percaya adanya Tuhan, maknanya orang tu berdusta kepada diri dia sendiri. Sebab tu kalau kita tengok rukun negara kita percaya kepada Tuhan, maknanya tuan-tuan, agama kita ni ada, negara kita ni ada agamanya. Disebut bahawa agama kepada negara kita ni adalah Islam, kan? Negara kita ni ada agama dia. Walaupun agama lain itu tuan-tuan, kita tidak mengalang, dia boleh beramal dengan dirinya tanpa boleh berkembang. Dan maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari pendirian ini bahawa manusia itu perlu tidak boleh lagi dengan berpegang teguh dengan asas-asas agama dan peruntukan yang ada ini. Bila katakan Islam percaya kepada Tuhan, bermakna sebagai rakyat Malaysia, kalaulah dia tak percaya adanya Tuhan, maknanya dia tak cukup syarat untuk menjadi rakyat Malaysia. Tuan-tuan kan, rukun. Apa makna rukun? Tuan-tuan, rukun ni kalau tak ada maka tak adalah. Kan? Kalau rukun ni tidak dipercayai, maka tidak adalah kewujudan kepercayaan tu. Jadi setiap rakyat Malaysia dia percaya mesti ada Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan itu sebenarnya ialah dalam konteks Malaysia bahawa Allah, kan, negara kita bertuhankan Allah, kan, agamanya agama Islam. Tuan-tuan dan puan dimati Allah. Sebab itu Malaysia ini sebuah negara Islam, sebuah negara Islam. Namun dari segi perlaksanaan syariat Islam dalam konteks keseluruhan dan menyeluruhnya, kita ke arah itulah tuan-tuan, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu dari segi perkara-perkara, dari sudut perkara akidah. Kalau kita masuk dalam perkara liberal dari sudut syariat, lagi mengancam, kan, dengan kefahaman hak asasi manusianya, dengan fahaman homoseksualnya, kebebasan pribadinya, dengan kefahaman feminismenya, dan dari segi politiknya kefahaman sekularnya, kalau dari segi ekonomi, dari segi kefahaman kapitalismenya. Ni tuan-tuan, perkara-perkara ini penuh dengan racun yang berbisa, walaupun pada zahirnya nampak membahagiakan, kan, tuan-tuan ya. Bagi orang yang tidak mempunyai kefahaman asas agama, dia akan mempercayai dan akan memperjuangkan perkara ini, tuan-tuan ya. Dari segi kalau katakan dari segi dia mengatakan bahawa syariat Islam ini adalah faktor yang besar melengahkan proses pemodenan dan kemajuan hidup di dunia sekarang ni. Sebab itu tak boleh, ni boleh, itu tak boleh, kan? Dari segi praktikalnya memang kita terasa, kan? Contohnya lah syariat mengharam makan babi. Jadi apa saja yang berkaitan dengan babi tak boleh, kan, sebagai seorang Islam. Sebab bagi kita tuan-tuan banyak alternatif lain lagi. Cuma terpulang kepada kita orang Islam untuk mengupayakan diri, membuat kajian-kajian untuk kalau dari segi ubat, untuk menghasilkan ubat yang tidak bergantung kepada unsur-unsur ataupun daripada sumber babi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, begitu jugalah dari segi dari segi arak, kan, arak, mereka berpandangan mengharamkan arak ini menyebabkan tidak berlakunya hubungan rentas sempadan, rentas benua. Sebab arak ini adalah minuman yang bersosial, merapatkan hubungan. Maka mereka pun mendatangkan hujah-hujah, menggunakan akal mereka dengan penafsiran berdasarkan akal yang dikudakan daripada nafsu mereka, mengatakan arak itu sebenarnya halal kalau sekiranya minum itu tidak sampai kepada mabuk. Kalau mabuk barulah haram. Tuan-tuan ya, ialah
illah kepada haramnya arak itu ialah memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah dihukumkan haram. Apa sajalah makanan-makanan yang memabukkan kias kepada arak, maka adalah haram. Tapi kalau sekiranya minuman itu tidak memabukkan, walaupun namanya arak, maka tak haram. Tuan-tuan nanti Allah digunakan tu alasan-alasan tu. Sama juga kalau di segi ibadah, mereka mengatakan bahawa ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab fiqh ni pada dulu tidak ada orang perempuan. Tak adalah. Semuanya orang lelaki. Kalau kita tengok ulama mazhab kalau kita tengok ulama-ulama mazhab yang empat yang mengarangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan mazhab masing-masing, kebanyakannya dan hampir kepada 90%-nya adalah lelaki. Jadi sudah tentulah orang lelaki akan meletakkan hukum-hukum yang memenangkan pada orang lelaki. Contohnya dalam penyusunan saf, sudah tentulah dia memenangkan lelaki. Lelaki duduk di depan, perempuan tak mengarang kitab, jadi dia duduk kat belakang. Tu duduk kat tandas katanya. Contohnya tuan-tuan. Jadi apabila datangnya zaman kini, mereka cuba nak merubah ni. Mereka tak tahu ke saja berbuat tak tahu, wallahu alam, bahawa ulama-ulama meletakkan panduan dan juga syariat memperjelaskan syariat itu secara berstruktur, tersusun. Kalau kita tengok tersusunnya itu dari segi kita tengok kitab fiqh lah, dengan diletakkannya kitab, diletakkannya bab, diletakkannya huraian, diletakkannya penjelasan, disusunnya perkara bab ibadah, syariat munakahat, syariat muamalat, sampailah hujung sana. Disusun tu tuan-tuan. Kalau kitab fiqh, kalau kitab tauhid yang kita belajar dulu tuan-tuan, diletakkan penyusunannya daripada pengkajian kita daripada aspek ketuhanan, aspek kenabian, aspek sam'iyat, perkara ghaibiyat, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan memahami sifat wajib Allah, sifat mustahil dan sifat harus. Begitu dengan sifat wajib, sifat mustahil dan harus kepada para nabi dan para rasul. Disusun tu tuan-tuan. Kan? Dan penyusunan ini bukan mereka memandai-mandai mengikut pemikiran peribadi mereka, tidak. Tetapi mereka hanya mengambil apa yang difahamkan daripada Al-Quran. Bukan kefahaman mereka lalu diambil Al-Quran untuk menyokong kefahaman mereka, tidak. Tetapi mereka ni memahamkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tentang satu perkara ni, maka diambilnya sumbernya daripada Al-Quran, daripada hadis dan daripada ijma' serta qiyas. Kan? Daripada hayat dari segi kehidupan para sahabat, dirujuk kepada asar para sahabat dan juga tabi'in, untuk supaya yang ditetapkan itu berpadanan dengan apa yang dimahukan oleh Allah dan Rasulnya. Bukannya seperti orang barat ataupun orang liberal ini, mereka mahukan Al-Quran itu ikut kemahuan diri mereka. Jadi Al-Quran itu sebagai hujah dan alasan membenarkan kemahuan mereka. Sebab itulah mereka kalau menafsirkan Al-Quran, supaya penafsiran yang mereka buat itu adalah menyokong kemahuan nafsu mereka, akal mereka, dari segi nak membolehkan ataupun menidakkan. Tuan-tuan ya, sepertinya kalau kita tengok Aminah Wadud, kan? Aminah Wadud ni dia kawan Haji Nizam. Kawan Haji Nizam lah. Tak tahulah tuan-tuan ya. Dia tuan-tuan membuat kefahaman yang begitu bercanggah dengan syariat dan dasar asal usul agama kita. Dia menjadi imam dan safnya pula bercampur lelaki perempuan, pakaian yang tak menutup aurat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mereka menggunakan ini dengan mereka membentuk keadaan ini mengambil hujah daripada Al-Quran juga, kan? Tetapi mereka menghujahkan tu dengan menggunakan akal. Sebab itulah kefahaman liberal ini, mereka membuka pintu ijtihad secara mutlak. Apa maksudnya membuka pintu ijtihad secara mutlak? Iaitu semua orang boleh berijtihad tentang hukum. Sebab itulah kalau kita tengok di barat, mereka sewenang-wenangnya
menafsirkan kitab Bible. Kalau dulu yang membuat pindaan dan perubahan kepada kitab Injil ini ialah padri-padri, tapi sekarang ni terbuka semua orang ikut, semua nak. Jadi bila berlaku macam tu, tuan-tuan, hilang kepercayaan manusia kepada agamanya sendiri. Sebab itulah hari ini di barat, orang-orang barat dah tidak berasa yakin dengan agama Kristian ni. Sehingga kan berlakulah kekosongan ataupun usangnya gereja-gereja tidak dikunjungi oleh orang, dah tak pergi dah. Kerana mereka bebas untuk menafsirkan agama hidup mereka itu berdasarkan akal, bukan lagi tertakluk kepada agama. Cuma nampaknya agama mereka itu bila berlaku kematian, bila berlaku perkahwinan, kita pun takut jadi macam tu, kan? Kita pun takut jadi macam tu. Sebagai seorang Muslim, kita takut seorang Muslim itu dinampakkan dia itu beragama apabila dia mati, apabila dia nak kahwin. Tuan-tuan, maksudnya bila dia nak kahwin baru dia kenal Imam Bilal, bila dia mati baru dia kenal Imam dan Bilal. Tapi kalau dia sihat, mundur-mandir kulu kile, ke darik ke baruh ke apa, ke tobek ke apa, dia tak tahu. Tuan-tuan, dia tak tahu siapa Imam, siapa Bilal. Jadi kalau dia tanya siapa imam kampung ni, tak berkaitan dengan aku, katanya. Tuan-tuan ya. Tapi bila nak kahwin, bila mati tu dah mati Allah. Sekarang ni kenduri kendara pun dah tak berkaitan dengan imam. Dia sendiri buat kenduri-kenduri. Sebab itulah kalau kita tengok itu dari segi syariat, belum lagi kita tinjau kelunturan pada jati diri kita sebagai orang Negeri Sembilan berpegang kepada adat sebagai negeri beradat. Dah hilang dah adat, tuan-tuan ya. Adat tu bila kita nampaknya ialah apabila, tuan-tuan, apabila berlakunya pelantikan ke ataupun kerjaan ke dan sebagainya, ataupun berlakunya perkahwinan, nampaklah adat tu. Tapi kalau dalam kehidupan harian dah tak nampak. Sedangkan dulu, tuan-tuan, kan, adab dan adat ini tidak boleh dipisahkan daripada orang Negeri Sembilan. Kan, santunnya, budi bahasanya, kan, walaupun dah ada sempurnanya dengan adab, datangnya adat lagi menyusunkan lagi mentertibkan lagi satu-satu upacara tu. Sebab tu kalau kita tengok orang Sembilan ni, dia penuh dengan tata cara dia, penuh dengan adab-adab dia. Tuan-tuan ya, sebelum nak bercakap tak boleh tauih singkap daun merentak buah, tak, tuan-tuan. Maknanya dia dengan perlahannya ada tepak sirih yang diulurkan sebagai mukadimah. Tapi kita sekarang ni tak terdayun makan sirih. Jadi kita ulurlah, ubah kepada daripada sirih kepada kambing golek. Boleh ke itu? Kan, nugget ke? Kan, takkanlah kita, kalau orang dulu dia gelek-geleknya rokok daun dengan tembakau, baru dia bercerita, membuka cerita, buka trombon nak bercerita. Tapi sekarang tidak. Sebab itulah kalau kita tengok orang merisik sekarang ni dah tidak lagi dengan tata susilanya, tidak ada lagi dah segan silu dah menonong ya. Tuan-tuan ni menonong ya, tuan-tuan. Malah, tuan-tuan, kalau dulu kalau orang nak berkahwin, yang menentukan apa-apa keputusan dan dasar dalam perkahwinan itu adalah keluarga kedua pihak bersepakat. Tapi kadang-kadang apa yang diputuskan tu lelaki, pengantin lelaki pengantin perempuan, mak bapak pun tak tahu. Apatah lagi kita pula bersikap terbuka pula. Kononnya ialah sporting. Kita ikut ialah apa kata budak dia nak kahwinkan kita, katanya. Tapi dia tak tahu kaitan perkahwinan tu. Sebab itulah, tuan-tuan, dulu kalau berlaku persisahan rumah tangga, jarang berlakunya perceraian ni, jaranglah, tuan-tuan, jarang. Tapi hari ini jumlah orang yang bercerai ramainya tu hampir sama nak jumlah orang yang berkahwin, tuan-tuan. Dulu kalau nak bercerai berunding tu, buapak sangat buapak, berunding pula dengan datuk lembaga, berunding tu sebelum sampai ke pejabat qadi, selesai dulu dalam lingkungan power ni. Tapi sekarang tak, tuan-tuan ya. Sekarang tak. Jadi sekarang ni kalau bercerai langsung ikut je, komen-komen barang ke tu, kau keluar daripada rumah ni.
Kadang-kadang anak perempuan pula kata, ayah tak boleh ayah, sebab saya ni isteri, masih lagi isteri. Pedulikanlah setan, dia katanya. Langsung. Contohlah tuan-tuan kan hari ni. Kan jadi ikut hukum hak asasi manusia. Apa yang aku fikir, tapi tak terfikir lagi tentang agama. Apa kata hukum agama? Begitu juga dengan soal tuan-tuan ya, tomahan kepada dalam soal pembagian harta pusaka dan sebagainya. Ini tuan-tuan, begitu juga yang baru-baru ni timbul balik seruan-seruan golongan feminisme, golongan liberal yang menyarankan supaya perempuan-perempuan ini bebas untuk menanggalkan tudung mereka, buka aurat mereka. Kan? Dengan alasan-alasan yang menggelikan hati. Tuan-tuan ya, kadang-kadang bukan menggelikan hati, tuan-tuan ya, menggelikan hari-hari pun ada juga. Tuan-tuan kan? Sebab dia kata kita orang perempuan ni kena buka aurat dia supaya orang lelaki nampak kebesaran Allah di sebalik kecantikan perempuan yang dia tengok tu. Maka barulah dia akan bertasbih dan berzikir bila dia tengok orang perempuan cantik, subhanallah kan. Tapi kalau dia tak tengok perempuan cantik, dia tak berzikir katanya. Pak, masuk akal tak tu? Tuan-tuan kan? Dari satu segi memang masuk akal. Bagi kita yang mengaji ni, itu bukan masuk akal, tu gila nama tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan yang kita kena ingat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Dazan ke? Nazan.
Haqqan wa sidqan la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghadapi zaman yang sedemikian rupanya, sebahagian yang sempat dijelaskan dan banyak lagi tuan-tuan, perkara-perkara yang menggerunkan dan menakutkan bagi kita meletakkan diri, anak bangsa, keturunan, cucu cicit kita pada masa akan datang, menggerunkan dan menakutkan. Jadi hendaklah kita mempersiapsiagakan diri kita dengan beberapa perkara. Yang pertamanya tuan-tuan ialah dari segi kekuatan iman. Yang pertamanya ialah kekuatan iman. Kekuatan iman ini bersumberkan daripada kekuatan ilmu. Hari ini janganlah hendaknya generasi kita ataupun diri kita, anak-anak kita belajar dengan matlamat yang salah, kan? Jadi matlamat yang salah, belajar memang untuk mendapatkan ilmu, tetapi ilmu itu apakah matlamat dia, kan? Sedangkan ilmu ini matlamatnya untuk kita menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta secara seimbang dan menyeluruh. Bukan semata-mata menjaga harta saja. Maksudnya belajar untuk mendapatkan ilmu bagi nanti berkerjaya. Untuk mendapatkan ilmu melalui kerjaya tersebut, apa saja kerjayanya. Jadi menuntut ilmu itu adalah memastikan diri kita ini berada dalam keadaan mentauhidkan Allah, bersyariat, kehidupan kita ini bersyariatkan dengan syariat Islam, berakhlak dengan akhlak luhur Islam. Itu tujuan ilmu ini, tuan-tuan ya. Maknanya menuntut ilmu apapun bidang dia, sama ada bidang agama, bidang teknologi, bidang perubatan, bidang undang-undang, bidang apa sajalah. Maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga agama, adalah untuk menjaga nyawa, untuk menjaga bangsa negara, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga akal, untuk menjaga harta, menjaga, memastikan kelangsungan kita ini adalah kelangsungan yang membawa husnul khatimah, maknanya pengakhiran yang baik, tuan-tuan. Jadi ilmu perlu dituntut. Apabila manusia meninggalkan meninggalkan usaha menuntut ilmu, sibuk dengan menuntut dunia, maka tuan-tuan akan berlakulah porak-poranda dalam kehidupannya. Sebab apabila berlakunya musibah kepada kehidupannya, pada ketika itu yang boleh meletakkan keseimbangan dirinya dalam meneruskan perjalanan ialah ilmu. Ya, ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ya, dalam setiap orang dia mesti dan perlu belajar ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan tanggungjawab diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam soal ibadah, ya, khususnya dalam soal akidah, dalam soal akhlak dia. Ilmu fardu kifayah, ilmu untuk dia bermasyarakat, bermuamalat, ilmu bagaimana nak memajukan hidup dia di dunia ini. Tentang dia ada saling kait mengait antara urusan peribadi, urusan masyarakat, urusan dunia, urusan akhirat, tidak terpisah sebagaimana yang difahamkan oleh kefahaman liberal, iaitu dari segi juzuk sekular yang memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Dunia, agama. Sebab itulah kadang-kadang kita keluar
Jadi ucapan marah seseorang itu bila disebut tentang urusan agamanya, dia akan kata kubur masing-masing, kan? Kubur masing-masing. Kalaulah sekiranya dia boleh mengkuburkan dirinya, tak ada masalah tentang nanti Allah, ya. Jadi itu perkara kekuatan ilmu. Dan yang keduanya dari iman ini perlukan kekuatan amal. Iman yang ada pada kita ni kuat dengan adanya kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu tadi bukan sekadar bermaklumat saja, berinformasi saja, tidak, tetapi perlu kepada ilmu yang mendatangkan faham, membentuk diri, berdiri dengan pengetahuan dan juga maklum hakikat satu-satu perkara. Maka dia nantinya mendorong kepada beramal. Bila dia beramal dengan ilmunya, barulah dia menemukan hikmah daripada iman dia tu. Dan apabila seseorang itu mengamalkan ilmunya, barulah dia berhikmah, lebih berhikmah dengan tindakan-tindakan dia. Itu yang menatijahkan akhlak seseorang tu. Sebab itulah orang dulu meletakkan adat sekian-sekian kerana apa tu? Kerana dia telah berpengalaman, dia telah merentasi dan melalui, kan, setelah pun beramal dengan ilmu dan perkara yang menjadi cabarannya, lalu dia memesankan kepada generasi yang kemudian meletakkan adat istiadat yang tertentu kepada kehidupan ini supaya selamat. Dan berarti kata yang lain, tidak mengulangi kesilapan yang serupa, tetapi sentiasa cepat selamat sampai ke destinasi. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang ada pengalaman sesat, dia akan memesankan kepada orang yang ingin pergi ke satu tempat itu, jangan lalu jalan ini, jangan lalu jalan ini dan sebagainya. Sebab itulah orang yang berpengalaman tentang jalan yang nak pergi ke Seremban, kan, dia bila dia ada pengalaman, dia akan membagi solusi kepada diri dia atau kepada orang lain. Katakanlah dia nak balik Seremban, tiba-tiba jalan di Lukut tak boleh jalan sebab air naik banjir contohnya. Contoh saja ni, tuan-tuan, ya. Jadi pada sampai situ apa nak buat? Mana jalan nak pergi alternatif? Kan nak pergi ke Sepang ke, kan, nak pergi ke Bagan Lalang ke, boleh ke nak pergi situ? Ataupun nak pergi jalan Suabetung ke, ataupun nak pergi ke jalan Linggi ke? Tengok mana cepat, kan? Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok Waze lah, kalau kita tengok Google Map, kan tuan-tuan, dia akan bagi alternatif jalan kepada kita, disenaraikan sebanyak-banyak jalan mana nak pergi. Tapi dia akan bagi tahu kepada kita mana jalan yang jimat masanya, walaupun jalan tu jauh, kan. Ada jalan yang dekat dia tak bagi, tetapi dia bagi tahu ikut jalan jauh. Apalah ikut jalan jauh dah ni? Sebab dia mengambil tentang himat masa nak sampai Copet. Dia akan mencadangkan jalan yang cepat. Itu sebagai contoh lah tuan-tuan, ya, dalam hidup kita. Sebab itulah hari ini kalau kita bercakap dengan anak kita, kena buat ini, kena buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu, kadang-kadang tuan-tuan, ya, anak kita tak boleh terima tu. Kenapa lah tak boleh buat pula? Kenapa lah tak boleh main pula? Kenapa tak boleh sampai melepasi waktu ni pula? Sebab dia banyak tanya kenapa. Sebab dia tidak ada pengalaman. Tapi kalau dia berasa yakin dengan ilmu yang diberikan, dia akan selamat, tuan-tuan, ya. Sebab itu dalam hidup kita ni, kalau kita ikut nasihat yang baik, kita akan selamat. Tapi kalau kita tak mahu dan engkar untuk mengikut nasihat yang baik, sombong dan takabur, akhirnya kita sendiri yang akan rugi dan akan binasa. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah 3 perkara yang perlu kita usahakan, kan, dari masa ke semasa, dengan tekun dan sabar, dengan syukur, sehinggalah kita meninggal. Dan kalau dah meninggal besok, dah tak payah lagi, tuan-tuan, ya. Maknanya kita perlu memperkukuhkan kekuatan iman kita dengan kita mengumpulkan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Akhlak ini akan terhasil dengan sendirinya apabila kita berilmu, bila kita beramal, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah tuan-tuan kita mengamati ayat Allah surah Hujurat
Ayat yang ke-15 ini untuk merangkumkan dan sebagai satu kesimpulan perbincangan kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang yakin percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dan yakin dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dan bermujahadah dengan harta benda dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Orang-orang yang ingin orang Muslim yang ingin memukminkan keislamannya itu, perlulah dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian itu hendaklah dia jangan ragu-ragu dan bermujahadah dengan potensi yang ada pada dirinya, potensi dirinya, potensi hartanya dalam pada jalan Allah, ya, pada bermujahadah untuk mengenal Allah, melaksanakan ketaatan, menjauhi kemungkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penegasan, kalau dapat dilakukan itu semua, inilah dia ciri-ciri orang yang akan menjadi orang yang benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menggenggam satu tekad dan azam untuk diri kita sendiri, kan, untuk melaksanakan tuntutan apa yang telah kita faham dalam perbincangan ini. Saya dengan diri saya, tuan-tuan dengan diri tuan-tuan, tetapi kita sentiasa saling bantu-membantu, ingat memperingati antara satu sama lain supaya kita bergerombolan untuk melakukan kebaikan ini, kerana kebaikan itu akan cepat menjadi suatu budaya kalau digerakkan secara berjamaah ataupun secara kolektif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan untuk mengupayakan diri kita ke arah itu, supaya maksud kemenjadian diri kita sebagai seorang Muslim, mukmin dan muhsin akan dapat direalisasikan. Akan pasti nanti tuan-tuan, seorang yang hidupnya dalam ciri-ciri ini akan menikmati hidup yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sekarang itu dulu, minta ampun dan minta maaf kalau ada bicara kata yang menyinggung rasa ataupun mencederakan perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.